Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Afizi Azaman dalam Padang Serai, dan Tioman memilih pada hari ini PRU 15. Yang kita tahu kalau sebelum ini kita dapat saksikan kedua-dua kerusi ini ataupun bagi Parlimen Padang Serai dan juga Dun Tioman ini terpaksa ditangguhkan susulan daripada kematian calon pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Dan pastinya hari ini hari yang penting sekali buat dua kerusi ini, iaitu hari ini merupakan hari pengundiannya setelah melalui proses seperti sebelum ini, proses penamaan calon, dan juga kita dapat menyaksikan proses sebelum ini juga adalah proses bagi pengundian awal. Dan hari ini merupakan hari kemuncaknya, iaitu hari pengundian kepada kedua ataupun bagi pengundi di dua kerusi ini, Hafizi. Ya, dan tempoh berkempen pilihan raya umum ke-15 Parlimen Padang Serai dan Dun Tioman yang bermula pada 24 November lepas telah pun tamat malam tadi. Justru itu selepas tempoh berkenaan, setiap calon daripada parti bertanding dilarang berkempen untuk meraih undi bagi kedua-dua kawasan berkenaan, terutama menjelang hari pengundian hari ini. PRU 15 di dua kawasan itu ditangguhkan susulan kematian calon yang disahkan bertanding, iaitu M. Karupaya dari Pakatan Harapan PH bagi Parlimen Padang Serai dan Mat Yunus Ramli mewakili Perikatan Nasional PN di Dun Tioman. Karupaya, 69 tahun, meninggal dunia pada 16 November dipercayai akibat serangan jantung dan komplikasi kesihatan. Manakala Yunus, 61 tahun, disahkan meninggal dunia beberapa jam sebelum proses pengundian PRU 15 pada 19 November lepas. Perebutan kerusi Parlimen Padang Serai akan menyaksikan pertembungan 6 penjuru antara calon PH Dr. Muhammad Sofi Razak, CC Varaj, Barisan Nasional BN, Azman Nasruddin PN dan Hamzah Abdul Rahman Pejuang. Dua lagi pencabar ialah Muhammad Bakri Hashim mewakili Warisan dan calon bebas Srenanda Rao. Bagaimanapun, pada 2 Disember lepas, BN bersetuju memberi laluan kepada PH di kerusi parlimen berkenaan. Sebelum ini, Warisan turut memutuskan tidak mengambil bahagian dalam pilihan raya berkenaan, namun logo parti itu masih tersenarai dalam kertas undi kerana sudah didaftarkan sebagai antara parti yang bertanding. Sementara itu, Dun Tioman akan menyaksikan pertembungan 5 penjuru melibatkan calon PN Nur Idayu Hashim, Muhammad Johari Hussein BN, Osman A. Bakar Pejuang, Sulaiman Bakar Bebas. Calon lain Muhammad Fazli Muhammad Ramli dari PH mengumumkan memberi laluan kepada calon BN untuk meningkatkan peluang untuk menang, tetapi namanya Fazli masih tertera di kertas undi. Menurut SPR, status calon tidak boleh diubah selepas pencalonan mereka diterima. Daftar pemilih bagi kerusi Parlimen Padang Serai melibatkan seramai 133,867 pemilih berdaftar, manakala bagi Dun Tioman terdapat 28,465 pemilih berdaftar. Baik, dalam pada itu, seramai 132,955 orang bakal mengundi di Parlimen Padang Serai dan sebanyak 28,108 pengundi di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Tioman hari ini, dan sebanyak 46 pusat mengundi dengan 230 tempat mengundi akan dibuka untuk tujuan pengundian pilihan raya umum ke-15 Padang Serai yang membabitkan 2,468 petugas. Dan bagi pengundian Dun Tioman pula sebanyak 17 pusat pengundi dan dengan 52 tempat mengundi akan dibuka dan membabitkan 506 petugas. Dan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Indra Ikmaruddin Ishak dalam satu kenyataan berkata, pihaknya telah pun menjalankan semakan peralatan mengundi seperti peti undi, dakwat pilihan raya, kertas undi dan juga petak undi untuk kegunaan bagi proses pengundian di kedua-dua lokasi terbabit. Dan ini antara data-data yang perlu kita cerapkan berkaitan dengan Malaysia memilih untuk Dun Tioman dan juga Parlimen Padang Serai ini. Dan dalam masa yang sama juga, tempoh 2 minggu dah diberikan, Hafizi. Tapi mungkin sekarang ni kehangatannya dah menjadi suam-suam kuku lah kan. Sebab PRU 15 dah pun selesai. Kita dah pun dapat melihat siapa yang membentuk kerajaan di peringkat beberapa negeri dan juga di peringkat persekutuan itu sendiri. Dan kita juga dapat melihat dinamika politik ataupun jajaran baharu
yang disaksikan di negeri Pahang, Perak dan juga peringkat persekutuan itu sendiri. Dan dalam masa yang sama untuk Padang Serai dan juga Tioman ini adalah menarik untuk kita saksikan bagaimana sebenarnya dua seteru politik yang telah pun lama bertelagah lebih daripada 2 dekad berkaitan dengan hal ehwal politik, hal tadbir urus negara dan sebagainya. Tetapi akhirnya untuk pentas lepasca PR15 mereka kembali untuk bersatu buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, dan kita juga saksikan beberapa sejarah telah pun berlaku dan kita mahu terus meneroka apakah bentuk garapan yang bakal dicipta daripada jajaran politik baru ini dan bagaimana ini akan memberikan impak kepada pengundi-pengundi yang akan mengundi di Padang Serai dan juga Don Tioman hari ini. Ya, pastinya semua perkara ini kita akan bincangkan bersama dengan rakan-rakan setugas, tapi sebelum tu kita nak lihat jugalah ini mungkin jadikan panduan buat pengundi-pengundi Don Tioman, begitu juga dengan Parlimen Padang Serai untuk melihat sendiri bagaimana jangkaan cuaca pada hari ini sebenarnya. Jika semalam kita telah pun ketahui ya, Met Malaysia telah pun mengeluarkan satu kenyataan dan di mana katanya Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan kawasan pengundian di bahagian Parlimen Padang Serai, Kedah esok mengalami cuaca cerah pada hari inilah, maksudnya laporan ini semalam. Pada pagi manakala di sebelah petang akan berlaku ribut petir dan juga hujan. Manakala di bahagian Dewan Undangan Negeri Don Tioman Pahang pula, cuaca diramalkan hujan pada sebelah pagi, manakala di sebelah petang dijangkakan cuaca dalam keadaan yang baik. Itu kata daripada Ketua Pengarah Met Malaysia yang berkata para pengundi dinasihatkan sentiasa peka kepada keadaan sekeliling, khususnya kalau kita ingin melihat kepada keadaan cuaca ini. Dan mungkin kita nak lihat juga di Jabatan Meteorologi punya laman Twitternya, iaitu ini satu amaran ribut petir telah pun dikeluarkan, tetapi tidak di bahagian dua kerusi ini ya, di Don dan juga di Parlimen yang akan mengundi pada hari ini, di mana ribut petir akan berlaku di sekitar negeri Selangor saja. Di dua kawasan yang akan mengundi pada hari ini, nampaknya keadaan cerah saja saya kira, tiada apa-apa yang diberikan amaran untuk dua kawasan itu, Hafizi. Dan kira untuk Padang Serai, pengundi disarankan untuk keluar sebelah pagi lah. Pagi. Sebab petang dah berlaku ribut petir ataupun hujan, itu kata Malaysia. Untuk Tioman, pengundi Pagi disarankan keluar belah petang. Belah petang. Belah Sebab petang. pagi ni katanya ribut petir. Ribut petir. Okey, apa-apa kita ambil maklum berkaitan dengan perkara berkenaan dan kita harapkan pengundi keluarlah mengundi. Ini tunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ini adalah hak anda untuk memilih siapa wakil rakyat yang akan mewakili anda di kawasan tersebut dan memastikan bahawa kawasan itu membangun kos sara hidupnya dalam keadaan yang baik, apalagi keperluan-keperluan yang mungkin dimahukan oleh rakyat untuk memastikan bahawa kesemua kita berada dalam keadaan yang lebih baik. Hafizi, mungkin kita nak pergi kepada individu yang sememangnya mengawal selia lah, boleh dikatakan sedemikian rupa, kerana kami menempatkan wartawan-wartawan kami. Kalau PRU15 lepas, kita daripada Kuala Lumpur, kami terbangkan wartawan kami ke seluruh pelosok tanah air negara untuk mendalami isu-isu yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Dan sama juga untuk kawasan Parlimen Padang Serai dan juga Don Tioman ini, kami mempunyai wakil-wakil kami di sana untuk bawakan cerita-cerita rakyat, apa hasrat yang mahu dibawakan ataupun pegangan yang mahu dibawakan oleh calon-calon yang bertanding, bagaimana sentimen politik di sana melihat kepada keputusan pasca PRU15, adakah ini menyebabkan perasaan bercampur bau untuk rakyat Tioman dan juga Padang Serai ini. Sama-sama kita bincangkan dengan individu yang berada di talian pada ketika ini, iaitu Zailani Atan, Wakil Israwani di Pahang, Tuan Fizi. Ya, Assalamualaikum Abang Zailani ataupun kita panggil sebagai Abang Z. Abang Z, boleh dengar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Abang Z. pagi. Tadi kita dah kongsikan laman Twitter Met Malaysia dan juga jangkaan Met Malaysia. Tapi saya nak tahu keadaan semasa di Tioman tu. Bagaimana agaknya Abang Z? Adakah cuaca cerah ataupun mungkin jangkaan Met Malaysia hujan, tapi macam mana keadaan situasi semasa di sana? Okey, saya berada di salah satu pusat pengundian di Rompet di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Gemuk, dan sebenarnya cuaca di sini memang sangat cerah, panas dan langit kebiru-biruan, dan kami jangkakan cuaca sebegini akan berterusan sehingga petang. Jadi alhamdulillah kita mendapat cuaca yang baik pada hari ini. Okey. Setakat ini Abang Atan, Abang Zack, bagaimana kita nak Zack, saksikan
Maafkan saya. Kita nak tengok macam mana sebenarnya proses pengundian di tempat yang Abang Zack ada sekarang ini. Adakah berjalan dengan lancar? Bagaimana prosedur ni? Okey ke? Kalau ada kes COVID dan sebagainya, ada ke pegawai SPR yang dah tertera ada di kawasan itu untuk berikan maklumat lanjut kepada individu yang dijangkiti COVID dan sebagainya? Mungkin Abang Zack boleh ceritakan. Okey, saya berada kat sini seawal pukul 7.15 pagi tadi. Travel daripada Kuantan. Dan seawal 7.30 saya lihat dah ramai dah orang mula bersedia di pusat pengundian ini. Tetapi sebagaimana kita tahu, pusat pengundian hanya dibuka pada tepat pukul 8 pagi. Tapi kerana cuaca tu bagus dan orang pun dah ramai bersedia, jadi petugas-petugas SPR di sini pun saya melihat ramai yang bantu dengan kursi roda, terutama di saluran 1 yang menggunakan kereta bagi daripada pintu pagar sana lebih kurang dalam 200 meter sampai ke sini. Jadi petugas-petugas SPR saya lihat sangat membantu dan sangat mengurus keadaan sini dengan baik. Begitu juga dengan pasukan keselamatan kita di luar sana, menjaga lalu lintas supaya memudahkan orang yang mengundi itu melintas jalan untuk sampai ke tempat pengundian begini. Jadi kita mengharapkan suasana begini berjalan dengan lancar, dengan tidak ada masalah. Dan saya lihat pegawai perubatan juga pun ada untuk menasihati kalau ada pengundi-pengundi ini yang batuk ke, yang tak sihat ke. Sebab orang yang tak sihat, orang yang terkena COVID ke, kena juga datang mengundi. Jadi alhamdulillah suasananya sangat teratur dan sangat terjaga di SMK Tanjung Gemuk ni. Okey, baik. Abang Zat, kalau kita lihat, nama je Don Tioman, tapi bukanlah hanya di Pulau Tioman saja tempat pengundian tu. Macam Abang Zat katakan tadi, Abang Zat berada di Tanjung Gemuk. Tanjung Gemuk ni berada dalam satu daerah di Rompin. Jadi bagaimana sekiranya ada pengundi daripada Rompin, Tanjung Gemuk ni, mereka nak pergi ke Pulau Tioman? Adakah ada kekangan ataupun cabaran untuk mereka, mungkin dari sudut ombak ke, kita tahu monsun timur laut sekarang ni, dan juga kesediaan mereka sebenarnya nak pergi mengundi kalau ada yang pergi mengundi di Pulau Tioman nanti? Nak kena bayar tiket dan sebagainya. Katanya tiket harga turun RM20 ya? Ya, betul. Semalam saya sempat bertanya juga beberapa penduduk Pulau Tioman sendiri yang kebetulan berada di tanah daratan ni. Dan mereka kata mereka memang bersedia di sana dah untuk bersedia. Dia orang tidak datanglah daripada tanah besar ni ke sana. Dia orang sudah berada di sana semalam lagi untuk bersedia untuk mengundi. Tapi apa yang saya dapati, suasana pilihan raya di Don Tioman ni sangat harmoni dengan tidak ada kisah provokasi yang berlaku. Jadi sangat harmoni dan sangat baiklah. Cuma kita mengharapkan daripada 28,108 orang mengundi ini, mereka datanglah mengundi, jangan tidak datang. Kerana ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk memilih wakil rakyat kita. Jadi harap-harap mereka datanglah, janganlah serik-serik tak nak datang. Itulah pesanan daripada SPR. dan Abang Zack, macam mana pula kita nak tengok sepanjang tempoh berkempen dan sebagainya? Abang Zack sebagai wartawan yang ada kat lapangan ni kan, sudah pasti mempunyai ataupun melihat kepada isu-isu yang dibangkitkan mungkin oleh penduduk, oleh calon-calon ke, apa isu-isu tempatan yang mungkin dibangkitkan yang mendominasilah kempen-kempen sekarang ni. Dan adakah Abang Zack rasakan bahawa sentimen yang berlaku di peringkat persekutuan, kerjasama PH dan juga BN itu diterjemahkan dengan baik di Tioman? Ya, betul. Memang ada. Apa yang berlaku di Kerajaan Persekutuan tu juga memberi tempias di kawasan sini. Dan jika sebelum pembentukan kabinet, sebelum adanya EXCO di Pahang ni, saya bertanya kepada beberapa pengundi dan mereka tu lebih memihak kepada satu pihak. Tetapi bila sudah adanya Kerajaan Persekutuan dan sudah adanya EXCO yang dilantik dan mereka sudah mula jadi 50-50, di mana mereka nak memilih. Tapi kita menasihatkan supaya pengundi dapat memilih calon yang mereka sukai, calon yang mereka yakini. Dan kerana mereka ini akan membawa pembangunan di daerah Rompin ini. Rata-rata orang Rompin ini mengharapkan pembangunan yang lebih signifikan daripada yang lepas. Kerana Rompin ini adalah laluan daripada Johor ke utara pantai timur. Jadi mereka mengharapkan sangat supaya mana-mana yang jadi wakil rakyat di sini akan tetap membawa pembangunan yang tidak henti-hentinya. Terutamanya bila kerajaan di Pahang ni selaras dengan kerajaan persekutuan. Itulah harapan pengundi di sini sebenarnya.
Ya, kerana kita lihat juga Rompin ni mempunyai satu potensi ya, kerana bukan saja menjadi laluan kepada pintu masuk ke Pantai Timur, tapi ia juga sebagai satu lokasi untuk pergi ke Pulau Peranginan ya, Pulau Tioman dan sebagainya. Pastinya tumpuan pelancong banyak di situ. Baik, itu perkembangan sedikit daripada wartawan kami Mat Zalani Atan, wakil Esra Wani Pahang bagi membawakan perincian di Don Tioman, dan pastinya Abang Z kita panggil akan terus membawakan perkembangan lanjut di esrawani.com nanti. Tapi kita sebenarnya nak pergi ke satu lagi kerusi iaitu di Parlimen Padang Serai, dan difahamkan wartawan kami iaitu Abdul Hadi Cik Awan telah pun bersedia pada ketika ini untuk bersama dengan kita membincangkan dan juga memberikan laporan mengenai proses pengundian bagi Padang Serai. Abdul Hadi katanya di Kulim, mungkin dapat teruskan dengan perkembangan anda di sana. Okey, Hafizi dan Hafizi, saya mulakan dengan laporan P017 ini di Parlimen Padang Serai ini dengan laporan cuaca terlebih dahululah. Seperti dimaklumkan Map Malaysia semalam, hari ini pagi di Padang Serai ini cuaca cerah dan ianya akan bertukar pada hujan lebat pada sebelah petang. Memang perkara itu berlaku sejak hari pertama lagi saya berada di sini ketika hari penambaan calon 24 November yang lalu, di mana pada sebelah pagi sehingga sekitar pukul 3 ke 4 petang memang cuaca di sini memang baik dan bagus untuk kalau hari ini untuk penduduk ataupun masyarakat di sini untuk keluar mengundi. Dan selepas kira lewat petang itu hujan lebat sehingga kepada sekitar jam 10 ataupun 11 malam. Itu keadaan cuaca di Parlimen Padang Serai ini sejak 13 hari yang lepas. Dan sudah pastinya bercakap mengenai Parlimen Padang Serai ini, jika saya boleh recap semula, ditunda selepas kematian penyandang kerusi ini yang juga calon Pakatan Harapan M. Karupaya yang meninggal dunia pada 16 November, 3 hari sebelum hari pengundian berlangsung. Dan sudah pastinya menyaksikan pertandingan di Parlimen ini, pertandingan 6 penjuru membabitkan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Parti Warisan Pejuang dan juga seorang calon bebas. Dan sudah pastinya seperti semua sedia maklum juga, Parlimen ini bakal memperlihatkan satu fenomena ataupun situasi politik jajaran baru di mana akan menyaksikan pertemuan antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, yang mana selepas Barisan Nasional memberikan laluan kepada calon Pakatan Harapan untuk bertembung secara straight fight dengan Perikatan Nasional yang disebutkan sebagai lawan terkuat mereka di kerusi ini. Dan sudah pastinya selain pada Barisan Nasional itu, Parti Warisan juga menyatakan sokongan kepada calon daripada Pakatan Harapan berkenaan. Dan sudah pastinya kempen-kempen di sini, pemimpin-pemimpin yang hadir di sini pada minggu pertama proses berkempen itu sudah pastinya agak perlahan, manangkan tumpuan utama kita berinjak ataupun memfokuskan kepada pembentukan kerajaan di peringkat pusat. Di sini agak perlahan. Namun selepas pembentukan kerajaan, pemimpin-pemimpin parti termasuk Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi turun sendiri ke kempen Pakatan Harapan bagi menyatakan sokongan mereka untuk pertembungan bagi Parlimen P017 Padang Serai. Dan juga di Perikatan Nasional, pihak Perikatan Nasional pula seperti difahamkan, pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin juga turun ke sini, Timbalan Presiden PAS turun ke sini bagi menyatakan sokongan mereka. Hafizi dan Hafizi. Dan Hadi, apa yang menariknya adalah kerjasama di antara Barisan Nasional dan juga PH sekarang ini bukan saja di peringkat persekutuan, malah turun bersekali di kempen. Hadi mungkin sebagai pemerhati wartawan di lapangan, bagaimana Hadi melihat perkara berkenaan dan adakah ini akan mempengaruhi sedikit sebanyak sentimen politik pengundi-pengundi di Padang Serai itu sendiri? Adakah perasaan mereka bercampur bau? Adakah masih ada akar umbi? Sebab ini melibatkan akar umbi. Kalau peringkat kepimpinan, kita faham mereka boleh berkompromi dan sebagainya. Tapi yang buat kerja, yang duduk berhujah, berdebat di kedai kopi dan sebagainya, ini adalah daripada peringkat akar umbi. Bagaimana sentimen pada ketika ini untuk kita lihat pengundi, terutamanya untuk Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional ni, Adi? Itu menarik sebenarnya.
dan pemberian laluan calon BN kepada calon PH ini dibuat sehari sebelum pengundian awal. Disifatkan kami sebagai pengamal media ini agak lewat, terutama ketika menjelang 3 ke 4 hari sebelum hari pengundian dan juga sehari semalam sebelum hari pengundian awal. Namun ditanyakan kepada pengurusi Barisan Nasional Kedah, Datuk Seri Jamil Khair Bahrom, beliau menyatakan bahawa penduduk di Padang Serai sudah mengetahui bagaimana corak pengundian mereka, siapa yang mereka perlu mengundi, mengandangkan mereka adalah orang yang bijak untuk memilih siapa yang betul dan siapa yang salah. Itu kata pengurusi Barisan Nasional Kedah. Dan juga sudah pastinya calon Barisan Nasional ketika kami temui 2 hari lepas, 2 hari sebelum hari pengundian hari ini, menyatakan bahawa masih lagi ada akar umbi yang terkeliru dan beliau mengharapkan mereka tidak turun untuk mengundi beliau. Ini pertama kali saya dengar calon meminta penyokong mereka untuk turun mengundi calon yang lain. Itu yang dinyatakan oleh calon Barisan Nasional. Dan saya juga difahamkan melalui video-video yang disebarkan, ada juga markas-markas Barisan Nasional yang menjadi medan kempen Perikatan Nasional. Ada yang menolak perbuatan untuk memberi laluan kepada calon PH, mereka memberikan sokongan kepada calon PN. Itu antara dua situasi berbeza membabitkan akar umbi, terutama akar umbi Barisan Nasional di Parlimen P017 Padang Serai ini, Hafizi. Ya, Adi, mungkin pengamal media ada bertanyakan kepada SPR lah, sekiranya mereka calon yang menarik diri ini, yang memberi laluan dan sebagainya, sekiranya mereka ni dapat majoriti yang besar, macam mana agaknya akan jadi pada mereka tu? Mungkin sekiranya ada ditanyakan soalan begitu kepada SPR. Memang soalan itu akan ditanyakan, mandangkan pukul 9 pagi nanti akan ada sidang media oleh pengarah SPR di sekolah ini, di tempat saya berada ini, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah. Itu akan saya tanyakan, mandangkan soalan-soalan itu menjadi apa yang juga media-media di sini bertanyakan, mandangkan calon yang memberi laluan itu juga mendapat sokongan daripada akar umbi yang begitu solid, mandangkan Datuk Sri Sivaras juga turun di kawasan ini sejak 3 tahun lepas. Dan soalan itu akan saya tanyakan sebentar saja lagi. Dan saya nak sebutkan, di Padang Serai ini, saya selepas 13 hari duduk di sini, saya dapat cerakinkan 4 isu utama yang menjadi permasalahan penduduk Padang Serai ini, terutamanya. Pertama sekali adalah liputan internet. Yang kedua adalah masalah berkaitan dengan infrastruktur jalan, yang mana jalan di kawasan Kulim ke Baling ini hanya ada 2 laluan. Yang pertama laluan Kulim ke Baling ke sini, yang kedua adalah laluan dari sini ke Baling. Dan pada pagi, setiap pagi memang jam teruk di sini hampir 1 jam dan sebagainya. Seperti duduk di Kuala Lumpur, duduk di Kulim ni macam duduk di Kuala Lumpur. Yang ketiga adalah masalah bekalan air. Ada setengah kawasan tidak mendapat bekalan air yang mencukupi. Dan yang terakhir adalah, saya sebutkan di sini, adalah pembangunan dari segi sektor pelancongan dan juga untuk menyeimbangkan dia dengan sektor-sektor pembinaan kilang di kawasan ini. Hafizi. Pandai Hadi menggunakan perkataan cerakin kan yang digunakan oleh hari ini undi saya. Contoh. Dan Hadi, cuma kita nak naikkan sikit kehangatan pilihan raya di Padang Serai itu kan. Mungkin Hadi boleh pan sikit kamera, kita nak tengok. Hadi ceritakan sikit suasana di sana, bagaimana, di mana tempat orang beratur mengundi, tempat pusat-pusat mengundi, berapa saluran ada dekat sekolah tu, Hadi? Okey, kalau kamera boleh tunjukkan di sepanjang laluan di sini, di belakang saya ini, di sekolah SMK Sultan Badli Shah ini 7 saluran mengundi. Namun kesemua hari ini, saluran mengundi hari ini melibatkan Parlimen P017 Padang Serai ini adalah sebanyak 230 saluran mengundi, membabitkan 46 buah pusat pengundian. Dan keputusan ataupun jumlah aktiviti mengira ataupun mengumpulkan jumlah undi akan diadakan di Dewan Kompleks Sukan Kulim High Tech, di mana akan berlangsung selepas jam 6 petang. Dan jika kita lihat seperti yang dipaparkan kamera di sini adalah saluran 3 dan juga saluran 1. Di tingkat bawah itu adalah saluran 1
Dan di tingkat 1 itu adalah saluran 3, di mana di sekolah ini seperti saya maklumkan ada 7 saluran dan saluran-saluran lain akan berada di blok yang berada di sedikit yang ke belakang daripada kawasan ini. Dan seperti saya maklumkan tadi, jam 9 pagi nanti akan ada sidang media daripada pengurusi SPR di sekolah ini, dan seperti semua sedia maklum, Astro Awani akan membawakan secara terkini, secara terperinci dan secara mutakhir berkenaan dengan perkembangan di Parlimen P07 PRU 15 Parlimen Padang Serai ini dalam buletin Awani dan juga sosial media Astro Awani di Twitter, di Facebook dan juga di YouTube Astro Awani. Hafizi. Baik, terima kasih kepada Abdul Hadi langsung dari Kulim, Kedah bagi membawakan proses pengundian bagi Parlimen Padang Serai. Sebentar tadi telah pun Hadi perincikan antara isu-isunya dan juga bagaimana gerak kempennya. Menarik ya, pertama kali calon sendiri yang berkata dekat orang ramai, jangan undi saya, undi dia, macam tu. Bila jadi macam tu, yang akan umbi yang tak puas hati pula, undi parti yang lain. Nanti akan umbi akan jadi garu kepala. Tapi apapun kita akan tengoklah keputusannya macam mana nanti semua. Ya, ini sudah pasti menjadi satu dilema lah untuk akar umbi, tapi menarik untuk kita saksikan apakah yang akan berlaku untuk Parlimen Padang Serai dan juga Don Tioman ini, sebab apa saja keputusan ini adalah satu analisa kepada parti-parti politik bagaimana mereka boleh bergabung, bagaimana melihat kepada gabungan tersebut, adakah akan mantap ataupun akan rapuh dan sebagainya. Itu akan kami bawakan analisis dalam Pantau Kerajaan Baharu yang setiap hari kami bawakan pada ketika ini kepada penonton Astro Awani dan terutama kepada rakyat Malaysia untuk kita menilai dan bergerak ke depan bersama dengan kerajaan dalam memastikan bahawa kos-kos sara hidup, kos-kos pelbagai lagi lah untuk kita tangani secara bersama-sama pada ketika mana kerajaan perpaduan ini dibentuk. Ya, dan juga kepada pengundi-pengundi semua seperti apa yang Abang Z kita cakap tadi, iaitu merupakan wakil Astro Awani Pahang, cuaca masih cerah. Jadi masih cerah sebenarnya. Jadi Sudah. anda kenalah keluar mengundi awal-awal ni, dan juga di Parlimen Padang Serai juga cuaca masih cerah juga. Jadi kalau boleh undi awal, sebab kita takutlah petang nanti hujan apa semuanya. Ya, betul tu. Dan sekian daripada kami. Saya Hafiz Azaman. Saya Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.